الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا غير البرايا يا جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله من ولادة كالبداية الهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية الهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا غير البرايا يا لي جئت بالهدي رسول الهدايا يا حبيب القلب يا غير البرايا يا لي جئت بالهدي رسول الهدايا يا رسول الله حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله انتجل يا طه بنور الهدايا يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله لكل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه.
Warahmatullahi wabarakatuh. Dengar yang perempuan, yang lelaki tak dengar ni. Macam mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lebih sikit muslimah kita bagi makan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita tadi. InsyaAllah yang dihormati Cik Samsuri bin Yusuf, pengurusi Madrasah Al-Falah. Yang dihormati Cik Rahim bin Ahmad, pengurusi beserta penduduk PPR 3G, barisan ahli jawatan kuasa Madrasah Al-Falah, juga barisan AJK pengurusi beserta penduduk PPR 3G. Tidak lupakan Al-Fadil, panel kita yang diperkenalkan secara panjang lebar tadi, Al-Fadil Ustaz Haji Sabran Jamil bin Abdul Razak, juga Ustazah Da'i Adibah Rozain, alhamdulillah, serta hadirin hadirat mukminin mukminat, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya sayang sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Difahamkan pagi tadi semua beralak kan? Berarak dalam hujan. Allah hebatnya. Moga-moga menjadi saksi akan betapa kasih dan sayangnya kita semua pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Kita berkumpul pada malam ini, saya yakin di depan saya ini semua hebat-hebat iman dia. Hebat-hebat takwa dia. Sebab apa? Dalam TV sekarang ni ada cerita seronok kan? Cerita hiburan yang menyeronokkan, betul kan? Cerita apa? Oh ya ke? Gegar Vaganza. Betul ke tak tengok ni? Alhamdulillah, hebat-hebat muslimin muslimat di depan saya ni. Jadi saya rasa di depan saya ni semua hebat. Dan alhamdulillah kita bertambah hebat bila kita datang pada malam ni untuk kita meluahkan rasa cinta sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam program forum perdana sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah. Jadi saya nak cakap panjang. Kita akan teruskan program kita pada malam ni insya-Allah, dan insya-Allah kita akan mulakan dengan Ustaz Sabran Jamil kita ni. Subhanallah, Sabran Jamil ni mana dia? Dahlah sabar, Jamil ni handsome. Muka dia bukan handsome, tapi tak se-handsome saya lah. Jadi insya-Allah, Ustaz, depa ni semua datang ni kerana cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Cinta ni benda yang cukup hebat. Kalau dah cinta dalam bahasa Arab hub, dalam bahasa Hindustan pyar. Tuji dekha toyi jana sanam, pyar hota hi diwana sanam. Ada tu. Sebab saya tengok gagawan saya hebat di sikit. Jadi Ustaz, cinta kita pada Nabi ni boleh Ustaz urangkan sedikit. Bagaimana yang perlu kita ada rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Nizam, yang dihormati Ustazah Adibah. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila kita sebut tentang cinta, cinta ni ada dua. Satu cinta anugerah, satu cinta yang dipupuk. Maksudnya ada dua jenis cinta. Cinta anugerah ni macam mana? Cinta anugerah ni tak payah susah-susah, tiba-tiba terus jatuh cinta. Macam cinta pandang pertama. Ya, macam puan-puan hajah, kakak-kakak dululah tengok handsome-nya suami. Masa baru kenal dulu, tengok dia, ya Allah handsome-nya. Macam abang-abang lah tengok isteri kita dulu, sekali tengok terus jatuh cinta. Tapi masalahnya tengok yang lain yang lawa pun cinta juga. Terus sekali tu cinta tu. Jadi kalau tengok pada orang yang lawa terus jatuh cinta, itu cinta anugerah.
Cinta pada mak bapak, itu cinta anugerah. Tak payah diajar cinta mak bapak ni, pasal memang cinta. Anak lahir-lahir, dia tengok muka mak dia, terus jatuh cinta. Dengar suara ayah dia, suara inilah yang pernah berselawat dalam perut dulu. Suara inilah pernah mengaji masa dalam perut dulu. Terus dia jatuh cinta bila bapak dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itu bila ibu tengah mengandung, bapak jangan marah-marah. Kalau bapak tu marah, lahir je baby tu, dia meraung. Pasal inilah bapak kingkong tu. Dia takut nak jumpa pasal marah. Cinta kepada harta, tak payah diajar. Semua orang suka duit. Kita kena ajar adik-adik, sayanglah RM10 berbanding RM5. Kena ajar ke? Tak payah. Tanya budak sekolah, RM10 lagi besar daripada RM2 tau. Tak payah lah. Tak payah bazir, simpan. Cinta pada harta, cinta pada mak bapak, ini cinta anugerah, gifted. Anugerah. Dan satu lagi tuan-tuan perempuan, itu dipanggil cinta yang mesti dipupuk. Iaitu dia tak datang secara semula jadi, secara natural dia tak datang. Antara cinta yang mesti dipupuk namanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Nabi itulah yang tadi kakak-kakak berarak tu. Yang pagi tadi berarak dalam hujan. Mana yang berarak dalam hujan angkat tangan? Sihat dia tak demam pun. Oh, kuat lah, alhamdulillah. Tak apa, kerana cinta tu tak kisahlah berarak. Kerana cinta. Dia kena cinta, lautan api sanggup direnangi ke macam mana? Ya? Kerana cinta kata Erikat, ku nantimu di pintu syurga. Gitu. Ya? Jadi kalau cinta pada Nabi, dia tak datang secara semula jadi, dia kena pupuk. Jadi subhanallah, cinta yang dipupuk ni tuan-tuan perempuan, pertama sekali kita kena faham kenapa kena cinta. Secara hakikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, nak cerita berapa ramainya orang ingat ke dia, kita kena tengok nama dia dulu, iaitu Muhammad. Muhammad ini merujuk pada satu nama yang paling banyak mendapat pujian. Pujian itu tanda orang cinta lah. Kita cinta, kita puji orang. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan. Saya tak boleh nyanyi panjang. Kalau nyanyi panjang nanti tengah malam belum habis lagi. Jadi Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, innali asma'an, aku ni ada banyak nama. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Ma'i wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib. Saya nak ambil dua je. Ana Muhammad wa ana Ahmad. Lafaz Muhammad ini tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, perkataan yang bermula pada lafaz yang terbina atas 3 huruf, Ha, Mim, Dal, ada pada surah Al-Fatihah. Macam mana kebunyinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Alhamdulillah. Apa maksud Alhamdulillah? Segala puji milik Allah. Kerana apa? Tuhan sekalian alam. Kerana apa? Dia yang turunkan Quran pada manusia untuk selamat dunia akhirat. Jadi pujian kepada Allah Ta'ala ini pujian yang bersifat mutlak kerana dia Tuhan alam. Tuan-tuan perempuan, kalau kita nak puji orang ni, dia ada 3 keadaan. Pertama, kita puji selepas kita dapat bantuan atau kita dapat hadiah. Kita puji, terima kasih Tuan, Tuan bagi saya hadiah. Terima kasih Kak sebab tolong saya belikan CD. Terima kasih. Kita terima kasih, kita puji dia sebab dapat sesuatu, itu dipanggil asyukru. Syukur. Itu pujian. Salah satu bentuk pujian adalah dengan bersyukur. Yang kedua, pujian yang kedua, kita puji untuk dapat sesuatu. Kita puji bos sebagai contoh. Bos, hari ni handsome lah.
Tak pernah handsome. Selain hari ni lah paling handsome. Apa kata bos? Dah makan belum? Belum bos. Jom makan. Bos pula macam Haji Bakhil bantang dipuji. Bos handsome macam Rod Hudson. Jom makan sarapan. Telur 2 biji. Kata. Itu pujian untuk dapat sesuatu. Kita nak dapat projek, kita lobby dapat. Kita nak minta cuti dengan bos, buat baik bos. Dah makan bos, dah minum bos. Jom bos makan. Kita ajak bos, manis mulut. Pemudahnya bos kata, awak ni staff paling baik sekali. Sebab saya datang je, apa khabar bos? Saya datang je, apa khabar bos? Kerja tak pernah siap, tapi apa khabar bos je. Ada satu lagi pujian. Pujian ini bersifat mutlak. Sebagaimana Allah sandarkan pada dirinya, pujian itu iaitu dialah Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Allah Ta'ala letakkan lafaz Alhamdulillah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dipanggil Muhammad. Jadi cintanya kita kepada Rasulullah SAW ini adalah selari dengan namanya Muhammad, iaitu manusia yang paling banyak dipuji, paling layak dipuji. Sebab bukan puji kerana nak dapat sesuatu, bukan puji setelah dapat sesuatu, sebab dia menggunakan lafaz Hamidal yang Allah sandarkan pada sifatnya setelah dia, memanglah dia Tuhan sekalian alam. Jadi Muhammad ini merujuk pada satu nama yang mendapat pujian paling banyak. Nabi Muhammad SAW disebut namanya oleh manusia yang hidup semasa dia hidup, oleh manusia yang hidup sebelum dia dihidupkan, oleh manusia yang hidup setelah baginda wafat. Namanya masih lagi segar disebut. Manakah bukti Nabi disebut oleh manusia sebelum dia hidup? Disebut oleh para anbiya. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, berhimpunnya para anbiya di Baitul Maqdis, Nabi dijulang, wahai Muhammad, jadi imam. Berhimpun 135,000 para Nabi. Nabi ditolak menjadi imam. Itu tanda kemuliaan. Dan apatah lagi kita, tuan-tuan dan puan. Allah Ta'ala patrikan lafaz pujian itu dalam Quran. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat ingat pada kamu wahai Muhammad. Setinggi mana? Setiap kali laungan azan berkumandang, nama Nabi akan dilaungkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu tuan-tuan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali bumi ini berpusing, ada tempat yang masuk subuh, ada tempat masuk zuhur, ada tempat masuk asar, ada tempat masuk isyak dan maghrib. Tempat sekarang, tempat lain tengah berselawat, tengah sebut nama Muhammad. Ya, kalau kita ni tadi baru masuk isyak, dekat New Zealand dah subuh dah. New Zealand kita baru masuk isyak, Bangladesh baru masuk asar. Bangladesh masuk asar, Saudi baru masuk zuhur, contohlah. Betul lah. Jadi kalaulah kita pilih untuk tidak memuji Rasulullah SAW, sesungguhnya pujian kepada Nabi tidak akan tergugat. Bahkan kalau kita puji Rasulullah SAW, kita kenal Nabi Muhammad SAW, maka itulah tanda kita hargai insan yang bergelar Muhammad ini. Nabi bukan sekadar dipuji oleh manusia, tidak. Nabi dipuji oleh makhluk yang tidak berakal di kalangan pokok-pokok dan binatang. Binatang pun puji Rasulullah SAW. Pokok pun menangis bila Nabi tidak pijak ke mimbar yang lama. Nabi naik mimbar yang baru, tuan-tuan perempuan, Nabi dengar tangisan. Nabi tanya sahabat, wahai sahabat, siapa menangis? Sahabat kata, tak ada siapa menangis pun. Tiba-tiba Nabi terpandang tunggul kayu yang Nabi gunakan untuk berkhutbah. Menangis tunggul kayu itu. Kerana apa? Dia menangis kerana cinta pada Rasulullah SAW. Kita tak pernah menangis kerana cintakan Nabi. Takut lebih teguh daripada tunggul kayu.
Nabi Muhammad SAW bukan sekadar dipuji oleh manusia, bukan sekadar dipuji oleh makhluk yang tidak berakal di kalangan binatang dan pokok-pokok. Nabi SAW dipuji oleh makhluk yang tidak nampak di kalangan jin dan malaikat. Dalam Quran ada surah jin. Bagaimana jin telah dengar bacaan Quran ketika Nabi pulang daripada Taif. Nabi singgah di Qarnul Manazil, tempat kita niat miqat makani, niat umrah. Di situlah kita pasang niat. Ketika kita berada di atas udara, pilot akan cakap, tuan-tuan, kita dah sampai ke miqat makani Qarnul Manazil, niat ihram sekarang. Jemaah daripada Thailand ke Singapura ke Brunei ke Malaysia ke, dia akan lalu udara bawah itu Qarnul Manazil, niat umrah sekarang. Itulah Nabi balik, Nabi baca Quran. Jin datang ikut, terpegun dengan bacaan Quran. Sampai di Mekah, mereka berbai'ah kepada Rasulullah SAW. Di Mekah ada masjid jin. Cuma jangan pergi sangatlah, takut jin ikut balik. Jin ni walaupun di Islam, tapi jangan bawa kawan, ya, jangan bawa kawan dengan jin. Kalau kita baca Quran, memang ada jin yang terkesan. Sebab tu kalau kita masuk rumah baru, tuan-tuan perempuan, kita kena pasang surah Baqarah. Tapi masalahnya kita, ialah bukan pasang, kena baca surah Baqarah tu. Masalahnya kita pasang MP3, kita keluar. Dan kita keluar, jin pun ikut. Bila kita masuk balik, jin pun ikut. Sebab jin ikut orang tu, bukan ikut bacaan tu. Yang nak kena lindung daripada jin ni adalah orang tu, bukan rumah tu. Rumah tu biarlah duduknya jin. Kalau kita tak ada, jin nak bersilat pun tak apa. Yang penting bila kita ada, dia tak ada. Mana kita nak halang orang jin yang tak nampak ni? Yang penting kita tu dia tak kacau. Biarlah dia nak buat benda pun, ya. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh jin dan dipuji oleh malaikat. Ya Allah Akbar. Jadi saya nak cerita sebab apa ni tuan-tuan? Sebab nak cerita tanda sayang pada seseorang itu, dia selalu puji, ya. Jadi nak tanya, kita ni cinta pada Nabi SAW ni, kita kenal ke dia ke tidak? Kalau tak sampai mengalir air mata kerana bacakan sejarah hidup Nabi SAW, kita belum cinta lagi lah. Kalau belum sempat kita nak mengenangkan apakah saat yang paling susah Nabi hadapi ketika berdakwah, kita belum cinta kepada dia. Betapa cintanya Nabi kepada kita sangat tidak boleh ditanding dengan cinta yang kita balas kepada dia. Satu hari Nabi duduk diam, termenung. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa termenung jauh nampak? Kata Nabi, aku rindukan saudara-saudaraku. Ya ke? Ya. Bukankah kami ni saudara-saudara kamu, ya Rasulullah? Memanglah kamu saudara, tapi kamu ni kawan aku. Bal antum ashabi, kamu ni kawan. Yang aku rindukan adalah orang yang tak pernah tengok aku, tapi kadar selawatnya, kadar ingatannya, kadar kecintaannya sangat tinggi. Siapa yang Nabi maksudkan itu, tuan-tuan perempuan? Yang Nabi maksudkan itu adalah kita yang tak pernah duduk dengan Nabi ini, tetapi selawatnya sanggup berbasah-basah pagi tadi menjulang nama Nabi. Allahu Akbar. Ya, boleh perlahan-lahan letak tangan kat belakang, tepuk tahniah. Awak Nabi dah tepuk dah semalam. Itu, ya. Nabi SAW, sebelum kita nak menyatakan kita cinta pada Nabi, Nabi terlebih dahulu kata, aku cinta pada kamu. Sambutlah, ya. Cintanya Nabi SAW ini bukan sekadar di bumi. Malah Nabi tunggu esok di padang mahsyar, di mana di saat anak lari daripada mak, emak lari daripada anak, ayah lari daripada anak, suami lari daripada isteri. Walaupun dekat dunia sanggup pergi ke kubur sampai tanah tu betul-betul dah hitam merah tu. Sebab cinta, sampai hati abang tinggalkan saya seorang-seorang. Siapa nak jaga saya di hari tua, kata dekat suami tu. Tiba-tiba jumpa dekat padang mahsyar, ingat nak repeat ke? Tak ada.
Kalau selamat jalan Romeo, cabut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana anak lari daripada bapa, lari daripada kawan, lari daripada adik-beradik. Yang tak lari, seorang je. Siapa dia? Yang kita selawat tadi lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kalau selawat sambil tak menangis, tak rasa pun di hati, maka kita belum cinta betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi pada kita, makannya kurang, tidurnya kurang, nangis dia banyak. Sampaikan dia kata, keluarlah sahabat daripada Mekah pergi ke Madinah. Dah sampai di Madinah, keluar daripada Madinah pergi ke Mekah. Dah sampai Mekah balik, keluarlah kamu pergi Syam. Dah sampai Syam, keluar pergi luar tanah Arab. Dah luar tanah Arab sampai ke tanah Melayu ni. Sebab Nabi berjaya alihkan cintanya kepada sahabat, sahabat alihkan cinta Nabi kepada para tabi'in, tabi'in alihkan cinta itu kepada tabi'in, sampailah pendakwah Arab sampai ke tanah Melayu. Cinta itu sampai, itu kita Islam hari ni. Kalau Islam tak sampai, silap-silap nama saya bukan Sabran, Ustaz Niza pun bukan Niza nama dia, silap-silap Ronaldo, bukan Fatah Amin. Fatah Amin. Fatah Amin, tak nak kalah tu. Jadi tuan-tuan, kesimpulan pada yang pertama ini adalah nak tanya balik, kalau kita cinta pada Nabi SAW sebenarnya tidak terungkap dengan apa juga yang kita buktikan, melainkan cinta kepada Nabi SAW itu perlu dizahirkan untuk kita yang berdiri depan Nabi. Ya Rasulullah, aku dah buat sehabis baik untuk mengambil cinta yang telah kau hulurkan pada satu ketika dahulu. Wallahu a'lam. Allahu Rabbul Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Sabran Jamil atas perkongsian tentang cinta tadi. Subhanallah. Moga-moga apa yang Ustaz kongsikan tadi menambahkan lagi cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, cinta ni dia bukan setakat pada pandangan mata. Cinta bukan hanya di mata. Sama tak? Cinta hadir di dalam jiwa. Dalam ni nak dapatkan cinta daripada jiwa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amat payah. Sebab itu kita kena faham akar cinta itu sendiri. Kebetulan mungkin nak kongsi sedikit, saya sekarang ni bertugas di bahagian penguasaan jauh. Bahagian siasatan, saya banyak siasat-siasat kes mabuk, halwa, judi, apa lagi ya, macam-macam kes lah. Antara kita buat operasi malam hari Malaysia itu, dapat tangkap beberapa orang yang berjudi. Dan minta maaf cakap, yang kita tangkap tu, yang saya siasat adalah orang PPA Kerinci. Minta maaf cakap, tapi bukan depan saya ni lah. Jadi bila kita tazkirah sikit, tazkirah, kita pun kata, awak sayang pada Nabi ke apa semua? Dia kata sayang, cuba selawat. Boleh Ustaz? Astaghfirullahalazim. Ya selawat. Astaghfirullahalazim, dia selawat. Alhamdulillah. Nak gambarkan betapa Allahumma salli ala Muhammad, betapa cintanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bracket. Jadi kita jangan begitu. Jadi saya nampak Ustaz Hadifah juga dah tak sabar-sabar nak berkongsi dengan hadirin hadirat sekalian. Subhanallah, sudah orang perempuan kan, dia cakap ni semangat sikit. Jadi insya-Allah Ustazah Adibah ataupun Danya Adibah tadi Ustaz Sabran cerita tentang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ustazah boleh huraikan bagaimana kita nak tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jah dan juga yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Sabran, dan kepada warga Madrasah Al-Falah
ya, PPR Kerinci dan juga seluruh warga PPR Kerinci yang sudi datang memeriahkan majlis pada malam ini. Saya mendoakan ya, dengan usaha yang kita buat, dengan kelapangan masa yang kita berikan untuk hadir ke majlis-majlis ilmu, Allah izinkan kita mendapat rahmatnya dan mengamalkan setiap ilmu yang kita dapat, insya-Allah. Baik, Ustaz tadi tanya tentang bagaimana cara kita nak pupuk cinta kepada Nabi. Saya suka bila Al-Fadhil Ustaz Sabran sebutkan cinta Nabi ni cinta yang perlu kita pupuk. Jadi ada kala kita cemburu bila lihat orang boleh menangis ketika berselawat. Kadang-kadang kita nak rasa cinta yang mendalam tu kepada Nabi. Tetapi samalah macam manusia lain. Kalau kita kata kita cinta, cinta tu kenalah ada buktinya. Orang lelaki jangan pelik kalau orang perempuan suka tanya, abang sayang saya tak? Orang lelaki tu berapa kali nak tanya? Ya, asyik tanya, sayanglah, kau tak sayang, tak ada je bertahan sampai sekarang. Hai, kena beda bertahan. Ya sayang, perempuan dia memang ada sifat suka bertanya untuk kepastian. Kadang-kadang saja nak mengada kan? Jadi kadang-kadang ada orang bila dia bercinta, dia nakkan bukti. Jadi sama macam kita cinta kepada Nabi, apa buktinya? Kalau sekadar cakap cinta, kat mulut pun boleh. Kalau sekadar kita cakap cinta kepada Nabi, tapi sambil buat maksiat, tapi kita harap syafaat Nabi, dia jadi berlawanan. Jadi nak pupuk cinta kepada Nabi, dia kena tindakan yang aktif, bukan pasif. Bukan bangun-bangun pagi 12 Rabiul Awal tiba-tiba cinta pada Nabi. Malam sebelum tu buat apa? Tengok konsert dangdut. Tak jadilah. Ya? Yang perempuan dia kata saya nak cinta Nabi berselawat, tapi pakaiannya tidak menutup aurat. Solatnya tidak dijaga. Boleh tak cinta Nabi? Boleh, itu salah satu jalan, tetapi belum cukup lagi. Ada orang dia suka selawat saja, dia suka majlis maulid saja, dia suka dengar qasidah saja, tapi dia tak suka ikut sunnah Nabi. Ada orang dia suka ikut sunnah dari sudut penampilan Nabi, dia suka simpan janggut, minta maaf yang ada janggut. Dia suka makan kurma, you suka you. Ya. Oh, itu kalau siapa tak makan kurma macam dosa besar tu ya. Dia kata saya cinta Nabi, tapi minta maaf sebuah abang-abang kalau saya ketik. Minta maaf ya. Jadi kita punya perlakuan tidak mengikut apa yang kita sebutkan. Pertama, nak cinta Nabi dia tidak boleh separuh-separuh. Dia tidak sepenuhnya lah. Kalau orang bercinta dia kata saya sayang awak, tengok saya kumpul duit nak pinang awak, tapi saya tak dapat tahan dah nak sayang orang lain juga boleh. Berdoa dia kata orang faham. Main-main jadi samalah macam kita nak cinta Nabi. Saya tak kata kita kena sempurna. Betul macam mana saya tak tutup aurat, tak boleh kena dengar qasidah. Selawat saya tak dikira ke tidak, tetapi cuba kita memperbaiki mana-mana kelompongan yang ada. Jadi pertama nak cinta Nabi, mestilah kita sentiasa dan selalu berselawat. Saya ringkaskan dalam hadis disebutkan ganjaran untuk orang yang berselawat. Pertama sekali kita selawat, Allah berselawat untuk kita 10 kali. Maksudnya Allah merahmati kita, memberikan kebaikan sebanyak 10 kali ganda kepada kita. Itu baru 1 kali. Kemudian malaikat juga berselawat untuk kita. Maksudnya malaikat memohon doa tambahan rahmat lagi untuk kita. Diangkat darjat, diampunkan dosa. Inilah di antara kelebihan kita berselawat. Tapi kadang-kadang kita selawat ni macam kita guna je. Kalau anak lupa exam, kalau lupa kau selawat tak? Nak masuk exam tu kau selawat banyak-banyak. Kalau lupa kau bayar muka mak kau selawat. Moga-moga adalah nanti teringat-teringat. Kita guna selawat sahaja. Alamak tak ingat jalan lah bang, selawat cepat bang. Ya jam lambat naik kerja, selawat lah, selawat bagus. Tetapi apa kata kita tambahkan, walau tidak ada hajat, selawatlah jadikan amalan harian kerana banyak kelebihan berselawat.
Jadi golongan yang mendapat syafaat Nabi dekat akhirat nanti, macam kata Al-Fajr Ustaz Sabran, golongan yang di mana dekat akhirat ibu pun akan lupakan anaknya, suami lupakan isterinya, saudara mara lupakan saudaranya, kita lupa kawan kita. Waktu itu hari kita hanya fokus kepada diri sendiri sahaja. Saat itulah kita sangat memerlukan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu caranya ialah dengan memperbanyakkan selawat. Jadi jangan ketika kita menyambut Maulid Rasul saja kita berselawat sebab seronok beramai-ramai. Inilah gunanya haflah sambutan. Kita sambut Maulid Rasul supaya apa-apa yang kita buat waktu Maulid Rasul sambutan ini, balik rumah kita boleh buat hari-hari. Dekat sini kita seronok berselawat beramai-ramai, balik rumah kita bawa amalan berselawat secara harian. Boleh? InsyaAllah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut sunnah Nabi, pertama Allah akan kasih kepada dia. Dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah berfirman, katakanlah, siapa yang mencintai Allah, maka hendaklah dia mengikutiku, iaitu Nabi Muhammad. Maka dia akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Jadi ada kala, zaman sekarang ni bagus saya tengok, kalau dekat tadika pun ustazah dah ajar makan jangan guna tangan kiri, guna tangan kanan. Mak-mak dah ajar anak pada kecil masuk bilik air tu jangan bertelanjang bulat, lepas keluar tu malu. Banyak amalan-amalan sunnah kita buat, tetapi dia seolah-olah hilang rangkaian daripada mengingati Nabi. Sebab benda dah biasa buat, benda dah biasa kita amal dalam masyarakat. Apa kata bila kita ajar budak makanlah dengan tangan kanan, kita kata itulah sunnah Rasulullah. Mak pun boleh ingat lagi, ayah pun boleh study balik, oh ini sunnah Rasulullah. Yang mana bila kita ikut bukan kerana kebiasaan saja, bukan kerana adat saja, tapi niat kerana kita nak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah tegur seorang lelaki sebanyak 3 kali bila beliau makan menggunakan tangan kiri. Ini betapa Nabi mengingatkan tentang sunnah membuat sesuatu perkara dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Jadi kita ingat, oh ini ada sunnah Rasulullah, jadi buatlah, bukan sebab tangan kiri basuh uuk saja. Ya, bab higienik pula kita ingat, padahal itulah antara sunnah yang sering kita buat dalam hidup. Jadi anak-anak dia kenal Nabi, mak-mak pun kenal Nabi, ayah-ayah pun kenal Nabi. Tak usahlah kita pergi jauh ya, tak usahlah pergi naik unta baru nak kenal Nabi. Seawal makan dengan tangan kanan pun boleh buat kita ingat kepada Nabi. Ya, jadi mengikuti sunnah baginda. Kerana Nabi bersabda, laqad taraktu fikum amrayn lan tadillu. Telah aku tinggalkan kepada kamu, kepada kita ni 2 benda yang mana lan tadillu, tidak akan pernah sesat selama-lamanya kalau berpegang kepada kedua tersebut, iaitulah sunnah Rasulullah dan juga Al-Quran. Jadi kita yakin jalan sunnah ini jalan menuju kepada kejayaan, maka kita ikut setiap sunnah yang Rasulullah telah berikan kepada kita. Kadang-kadang orang perempuan kita tertanya-tanya, kita orang perempuan jangkut pun tak ada, macam mana nak ikut sunnahnya? Makan kurma pun tak suka. Ya, jangan sempitkan sunnah kepada apa-apa yang kita biasa dengar sahaja. Sunnah Nabi termasuk perkataan baginda, termasuk perbuatan baginda, termasuk apa yang baginda diamkan, apa yang baginda benarkan. Kita ambil contoh perbuatan Nabi. Nabi pernah balik rumah tengok tak ada makanan waktu pagi. Ini Aisyah riwayatkan ya. Kalau saya tersalah, Ustaz tegurlah saya. Ini satu hadis yang terkenal bagaimana kisah baginda balik rumah, oh tak ada makanan. Nabi buat apa? Nabi tak marah, Nabi tak melenting.
Nabi terus saja berpuasa sunat sebab Nabi memang tak makan apa-apa lagi pada hari tersebut. Yang berada dalam rumah waktu itu Aisyah. Akak-akak, kita kan kalau balik rumah kan tak ada lauk ataupun tak ada makanan, mesti kita rasa nak marah suami kan. Mungkin saya seorang ni takut kan. Bang, makanan tak ada, beras sebutir pun tak ada. Ya, tak ada apa nak dimasak ni. Nabi sebagai seorang suami sabar, balik rumah sabar, tak ada apa yang tak apa, lagi puasa saja. Tak tanya kenapa tak masak, kenapa tak bagi kawan, kenapa tak order breakfast. Tak ada belaka zaman itu. Yang isterinya pula sabar, santun kepada suami, memahami Nabi bukan malas bekerja. Nabi bukan tidak memberikan nafkah kepada isteri, tetapi ada masa Nabi mendahulukan keperluan umat Islam sehingga yang tinggal sangat sedikit untuk Nabi sendiri. Bukan kata isteri Nabi berlapar, tidak. Ada masa mereka berpuasa, ada masa mereka menahan laparnya, tetapi itu bukan keadaan yang biasa berlaku. Nabi beri nafkah yang betul kepada isteri baginda. Ini kita perlu tekankan juga. Jadi jangan ada suami-suami kata, oh okey lah macam tu yang kita puasa lah macam keluarga Nabi. Jangan salah pula ya. Nak cerita apa? Aisyah sebagai isteri sabar dan tenang. Daripada kisah ini Aisyah boleh meriwayatkan sampai ada hukum boleh puasa sunat tanpa berniat terlebih dahulu. Ini perspektif Aisyah. Dia tak bayang dah emosi sedih-sedih dulu kita orang tak ada makanan. Itulah hidup dengan Nabi dulu. Macam itulah, tak adalah nak makan mewah-mewah, roti dengan minyak aja selalu. Aisyah tidak ingat part itu. Dia ingat apa? Oh, Nabi hari itu beliau puasa. Ini hebat Aisyah, wanita yang banyak memberikan bakti dalam hukum Islam. Yang lelaki pula tengok Nabi akhlak baginda dengan keluarga. Isteri baginda bukan tak pernah buat salah. Isteri-isteri baginda pernah buat tuntutan kepada baginda, adalah minta lebih duit sikit, hidup selesa sikit. Nabi jawab dengan santun. Nabi bahkan berjaya meleraikan ketidakpuasan antara isteri-isteri baginda. Dan bagaimana pernah terjadi kisah Nabi SAW bila baginda pulang ke rumah, baginda menjahit sendiri pakaian baginda. Kebanyakan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Orang yang duduk serumah dengan Nabi, kalau orang Melayu kata tidur sebantal dengan Nabi. Siapa lagi yang paling kenal kita selain daripada pasangan kita? Dan tidak ada yang keluar melainkan yang baik-baik sahaja daripada Sayyidatina Aisyah, sehingga beliau mengatakan khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi SAW ialah Al-Quran. Subhanallah. Jadi inilah kita sebut sunnah Nabi. Bukan kita nak pandang sekadar benda-benda yang jauh, ya, sekadar makanan Nabi. Itu semua ikutlah, silakanlah. Yang bukan sekadar penampilan Nabi, tapi tidak sekadar itu. Bagaimana kita mengawal marah, bagaimana kita melayani pasangan, bagaimana kita menyantuni anak-anak ketika mereka berbuat kesalahan, bagaimana kita hidup dalam bermasyarakat. Ini semua merupakan sunnah Nabi SAW. Sehingga dengan mengikuti sunnah baginda, para sahabat telah berjaya muncul sebagai umat terbaik yang sampai sekarang kita sebut-sebut dengan mengikuti sunnah baginda. Jadi hari ini kalau kita balik-balik kan, buang botol mineral kat tepi tak jadi ya. Datang ceramah cinta Rasulullah, minum air mineral, kap botol, buang kat tepi. Ataupun balik-balik ni penuh tisu atas kerusi. Tadi pun sama lah pada tisu tadi. Ya? Ataupun balik-balik, ya, yang suami marah isteri, isteri marah suami, balik-balik anak bising, kau diamlah. Ini kadang-kadang berlaku kepada kita. Jadi jangan kita memilih sunnah-sunnah yang kita sukai sahaja, tetapi cubalah mengikuti sunnah daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Boleh? InsyaAllah. Saya tak marah, saya memang bersemangat berkata Ustaz Jah tadi. Jadi yang lelaki, carilah sunnah Rasulullah yang sesuai, yang cocok dengan kita. Yang perempuan, bila nak meneliti sunnah Nabi, kita boleh melihat contoh daripada para sahabiah. InsyaAllah kita sambung di pusingan yang kedua. Saya serahkan kembali kepada Ustaz. Silakan Ustaz.
Allah Rabbi, terima kasih kepada Al-Fatihah Ustazah Habibah atas pencerahan yang disebutkan tadi. Saya pun rasa semangat. Bila disebut Yusuf Tayyub tadi, saya pun rasa semangat. Subhanallah. Antara benda yang kita dapat ambil manfaat yang paling penting yang disebut oleh Ustazah tadi berkenaan dengan selawat. Berkenaan dengan selawat. Saya ingat satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi, hadis Hasan. Nabi sebut al-bakhil la dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alayhi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut seseorang itu bakhil. Bakhil ni bawa lagi pada kedekut. Kedekut tu apa nama teruk dah. Bakhil ni teruk lagi daripada kedekut. Siapa kata Nabi? Sesiapa yang mendengar nama aku disebut kepadanya lalu dia tidak berselawat kepada aku. Mana bila-mana didengarkan kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tu senyap je, tak jawab sallallahu alaihi wasallam sama ada dengan zahir bibirnya, lisan bibirnya ataupun dalam hati. Senyap sahaja. Nabi kata mereka ini tergolong dalam golongan yang bakhil. InsyaAllah lepas ni kita jangan jadi bakhil. Boleh ke? Dah tidur ke ni? Boleh ke tak boleh? Okey, kita muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai bakin. Kita muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi hadirin hadirat rahmati Allah, saya nak berpindah kepada Al-Fadhil Ustaz Sarwan. Ustaz, seperti mana kita semua tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang pemimpin daripada Makkah sehinggalah memimpin rakyat Madinah Al-Munawwarah yang berbilang bangsa dan agama pada masa itu. Jadi mungkin Ustaz boleh gambarkan ataupun terangkan kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kemasyarakatan, penggemarahan masjidnya, komuniti dan sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustazah, panelis kedua Ustazah Habibah, terusnya warga penduduk PPI Kerinci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita sebut tentang kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat berkepimpinan. Kepimpinan Nabi bukan sekadar di luar, malah terzahir di dalam rumah sendiri. Walaupun Nabi SAW seorang yang kuat bekerja, tapi Nabi SAW mesra dengan isteri-isteri baginda SAW. Saya tertarik dengan apa yang Ustazah Habibah sebut tadi, iaitu Nabi SAW masak. Jadi ayah-ayah, abang-abang yang tak masak, yang dah lama dah tak masak, last masak Maggi masa UiTM dulu. Boleh start masak. Ambil sempena maulid Nabi, biar abang masak. Nabi Muhammad SAW punyalah romantis dengan isterinya. Nabi minum di cawan yang sama dengan Aisyah. Nabi tengok di cawan, tengok mana bibi Aisyah, Nabi ambil dan Nabi minum di cawan yang sama. Bila last minum di cawan yang sama? Kalau lama dah tak minum di cawan yang sama, malam ni boleh buat. Tapi pastikan misai trip dulu lah. Nanti kan minum teh tarik, ingatkan geli tadi. Sebab berenang misai kena check dulu misai. Bini kata, abang macam ni lah, abang ambil je lah air tu, saya ambil air lain. Dah bulu hidung pun masuk air teh tarik saya ni, aku masak. Bawa bincang sikit bulu hidung ni. Nabi Muhammad SAW berjuang sendiri, itu tanda kepimpinannya. Tidaklah kita hilang seorang pemimpin yang gah apabila kita bergurau senda dengan isteri, bahkan boleh ke dapur masak. Itu tanda kita ni dipanggil orang yang boleh sesuai dengan keadaan. Sebab sifat orang perempuan ni memang untuk dimanjakan. Beruntunglah kakak-kakak di sini kalau dapat suami yang masih lagi kekalkan kakak sebagai isteri pertama dan selamanya. Kerana bukan mudah nak cari lelaki yang boleh kekalkan satu di saat dia boleh menduakan. Betul tak abang-abang? Bukan saya tak mampu, tak mampu. Tapi apalah artinya menduakan kalau satu itu tidak dihargai. Nampak? Maksud dia kata isteri dalam dia.
Istighfar kan tak? Kalau boleh menyatukan di saat mampu menduakan, itu bukanlah lelaki biasa-biasa. Itu lelaki kiriman Tuhan. Bagi abang-abang pun sama. Kalau isteri mampu minta maaf di saat dia bersalah, maka itu bukan lagi isteri, itulah bidadari. Kerana perempuan ni dia susah nak minta maaf walaupun dia salah. Saya pernah ada satu situasi, saya berada di traffic light, lampu kuning, kuning dia berhenti. Saya tin, dia diam lagi. Saya pun pergi ke sebelah dia, tin, kak, jalan kak, kuning. Dia buka tingkap, tahulah. Apa salah saya pula? Dia dah tin 2 kali dah, saya tahu. Lepas tu dia pun keluar, pergi, datang seorang lelaki yang lain. Buat ni. Maksudnya lelaki tu baik, terima kasih. Kalau bagi nasihat. Lepas tu saya kawal ke isteri, tengok. Orang perempuan ni bukan mudah nak cakap minta maaf. Tapi kalau awak boleh minta maaf, di saat awak tak salah pun awak minta maaf, awak bukan isteri sahaja, awaklah bidadari idaman saya. Kalau tu kira panjang je rasa, picit leher lah, picit lengkut lah, rasa bidadari. Itu kepimpinan Nabi dengan isteri. Nabi boleh maintain marahnya, Nabi boleh sambut kemarahan isteri, lalu menenangkan jiwa. Baik. Yang kedua, kepimpinan Nabi SAW di saat Nabi dengan para sahabat. Nabi SAW sangat optimistik. Nabi SAW sangat berpandangan jauh. Di saat Islam baru saja set up negara Islam Madinah, Nabi suruh sahabat pergi kalahkan Rom. Allahu Akbar. La tufta'anna Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha. Akan terbukanya kota Istanbul, sebaik-baik ketua yang buka Istanbul. Tak tunggu lama Islam nak dapat kalahkan Rom ni. Dalam perang Mu'tah Islam dah menang. 3,000 lawan 200,000. Lawan dekat Roman Empire punya teritori. Perlawanan kedua perang Tabuk, 500 km berjalan. Tentera Rom langsung tak tunjuk muka, takut. Kalau katalah umpama Rom dengan orang Islam pada ketika itu macam Harimau Melaya lawan Brazil, Harimau Melaya menang 2-0. Boleh fikir tak? Memang tak boleh fikir. Nak fikir macam mana Harimau Melaya lawan Tajikistan pun kena taji je. Kan kalah penalti. Kalau ikutlah keeper save tak apa, kena tiang. Punya takut, kena tiang. Minta maaf ke siapa Harimau Melaya, saya Harimau Kumbang. Tak ada juga. Tapi nak ceritanya Nabi tak pernah suruh sahabat goyang kaki, tidak. Kerana Nabi sendiri hidupnya penuh dengan ujian. Kalau ujian itu kan tanda Allah sayang. Jadi jangan kita harapkan hidup goyang kaki, lalu harapkan syurga sebelah Nabi. Tak ada. Jangan gitu. Nabi hilang nama baiknya di saat dia dijulang sebagai pemuda Al-Amin. Nabi dihilang ekonominya di saat dia dah mewarisi empire perniagaan Bani Hashim. Nabi kehilangan Abu Talib di saat Abu Talib lah satu-satunya suaka politik yang paling kuat datang daripada Abu Talib. Tak boleh sentuh Muhammad itu sebab anak buah Abu Talib, orang nombor 1 Mekah. Jangan usik. Nabi tak ada siapa, Nabi diancam bunuh. Nabi SAW diuji lagi dengan kehilangan Sayyidatina Khadijah, isteri yang paling Nabi SAW sayang. Selepas Khadijah wafat pun Nabi masih lagi menyebut-nyebut nama Khadijah. Aku rindukan Khadijah, aku rindukan Khadijah. Mana tidak rindunya pada Khadijah. Di saat Nabi SAW sendiri tak percaya kepada diri dia, Khadijah datang. Abang, Allah tak akan sia-siakan orang yang baik macam abang. Abang rehat, abang rehat. Walaupun Rasulullah mengadu, baru kena peluk tadi. Kalau abang tak saya, malam ni jangan balik rumah. Lepas tu esok balik cakap kat bini, semalam saya kena peluk tau. Betul-betul dia peluk erat. Boleh tak minta selimut? Selimut belum tentu, penumbuk insya-Allah sampai. Abang cakap siapa yang peluk semalam.
Tapi Khadijah ni walaupun status dia multi-billionaire, owner syarikat International Trading Company, import export Mekah Syam, bukan niaga bangsa, niaga di pasar burung selayang patah balik bangsa, itu lokal. Ini international, ada syarikat di Malaysia, niaganya di Hong Kong. Itulah syarikat Khadijah. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW bekerja dengan Khadijah. Siti Maisarah kata, wahai Muhammad, Khadijah jatuh hati dengan kamu. Sudah, owner syarikat jatuh hati. Khadijah ni semua orang nak pinang dia. Khadijah tolak. Khadijah tak perlukan jutawan lagi dalam hidup dia. Pasal ada jutawan dah. Dia perlukan suami yang ada kepimpinan. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Walaupun Nabi muda pada ketika itu, kepimpinannya tak boleh nak dibandingkan dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin yang sangat hebat dengan tentera-tentera Islam. Kerana Nabi sendiri walk the talk, kata orang Jawa. Nabi cakap serupa bikin. Nabi dalam perang Khandaq, Nabi kata dekat sahabat, apa cara kita nak lawan dengan perang-perang ni, orang kumpul depan Madinah ni, macam ni kita nak buat? Ya Rasulullah, kata Salman, aku dulu masa di Iran, aku di Parsi, kita nak lawan Rom, kami gali longkang. Sahabat tu terpening, macam mana nak buat, macam nak buat. Nabi dah ikat baju, terus turun gali longkang. Nabi terus turun, tak payah dapat sahabat punya approval. Nabi SAW adalah tentera yang paling fit. Panglima perang pada usia 60 tahun, panglima perang. Kita 60 tahun dah pencen dah. Nak pegang cangkul pun goyang macam mana. Bukan pegang cangkul, pegang pisau korban pun goyang. Macam mana nak melapah ni, sakit bambu. Penyudahnya panggil Bangladesh je. Baik, kau tolong buat baik yang buat semua. Pasal nak pegang pisau pun tak boleh. Tapi tengok cerita mak kilau, semua nak berkilau dah. Tapi pegang pisau taurih tak boleh. Macam mana nak potong mana Ustaz, nak potong mana. Tak payah Haji, pegang pisau pun kekal tu. Nabi SAW dalam riwayat menyebut, Nabi di saat memakai jubah hitam nampak ketat di tangan. Maksudnya Nabi ada barisat. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di saat Nabi SAW menjiruskan air ke badan baginda, air terus turun ke bawah, maksudnya perutnya rata. Tangan adalah ketat, perut adalah rata. Kata Anas bin Malik, dada Nabi bidang. Ini memang Abang Sado, memang tak boleh lawan Abang Sado saja. Tapi Abang Sado bukan kuat tidur. Yang kita Abang Sado kuat tidur. Azan subuh tak ada di masjid pun. Kalau tengok dia mengangkat besi, rasanya imam pun boleh angkat. Tapi bila azan subuh, seorang pun tak ada Abang Sado tadi. Patutnya angkatlah mata tu pun susah sangat. Satu, dua, susah nak angkat. Pasal nak mengangkat kelopak mata ni, bukan fizikal kena kuat rupanya, hati yang kena kuat. Orang jarak di antara rumah dengan masjid bukan jarak kakinya, tetapi jarak hatinya. Orang boleh sampai surau Al-Falah walaupun duduk tingkat atas sekali. Sebab apa? Sebab hati dia dah sampai sebelum kaki dia sampai. Orang boleh tak pergi masjid di surau walaupun dia tingkat satu. Sebab apa? Sebab hati dia dah tinggal lama dah daripada surau. Kaki dia petah lagi. Jarak hati itu penting. Nabi SAW dari sudut kepimpinan ketenteraan, dia nombor satu. Sampaikan tentera Rom pun takut nak lawan Nabi Muhammad SAW dalam perang Tabuk. Salah satu lagi sebabnya, sebab Nabi suruh sahabat pakai kain sugi. Jadi Rom ni dia tak pernah lawan dengan pasukan tentera yang punya kayu. Selalunya nak perang ni asah pedang, ini geng asah gigi. Bayar ni. Silap-silap pedang tak pergi, gigi terbang. Jadi Rom takut dah menang tanpa bertanding. Ayat-ayat hari tu menang tanpa bertanding. Tak apalah, kita simpan nanti. Dan yang ketiga ni yang paling penting, kepimpinan Nabi SAW dengan masyarakat. Kepimpinan Nabi SAW dengan masyarakat itu yang paling terbaik, yang perlu kita semai sempena maulid Nabi ni. Antaranya adalah akhlak dengan jiran. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat,
muliakan jiran. Kadang-kadang jiran tak makan pun kita buat je. Kita dalam petak ais makan minggu lepas pun ada lagi beku. Ada yang daging korban tak bakar lagi, simpan. Daripada surau Al-Falah 1, Masjid Ikhlasiyah 1, Masjid Rahah 1. Banyak beku lagi, tak ada tidang pun. Sedangkan jiran makan pun tidak. Tak sempurna iman kalau kita tidur kekenyangan, jiran sebelah tidur kelaparan. Itu akhlak dengan jiran. Akhlak dengan tetamu pun sama. Nabi SAW kata tetamu ni mesti dilayan sehari semalam sebagai seorang raja. Apa sahaja dia minta kita bagikan belaka. Hatta kalau dia nak kekah petak ais pun lantak dia lah, biar dia makan petak ais. Hari kedua, hari ketiga kita layan macam kita layan diri sendiri. Hari keempat baru tanya, lepas ni nak pergi mana? Gitu. Itu adabnya, akhlaknya. Bukan hari pertama, Assalamualaikum, minta maaf lah, rumah tak ada, saya numpang ni. Terus tak terima menantu. Menantu tak ada. Tetamu. Adab menerima tetamu itu kepimpinan Rasulullah SAW. Dan yang paling penting lagi bila bermasyarakat, Nabi SAW mengajak sahabat-sahabatnya untuk mengimarahkan masjid. Nabi tidak tinggalkan sahabat kesorangan, melainkan Nabi kata, kalau kamu dengar azan wahai si buta, kalau kamu dengar azan wahai si buta, kamu kena gerak ke masjid juga. Sebab masjid ini tempat penyatuan masyarakat. Kalau bersatu selain atas dasar Islam, atas dasar masjid ni tadi, ini penyatuan yang bersifat sementara. Tapi kalau kerana Allah, kerana masjid, kerana Islam, insya-Allah penyatuan itu kekal selama-lamanya. Tapi macam saya sebut tadi, nak pergi semua masjid ni tuan-tuan, bukan fizikal kena kuat. Di tempat saya Ustaz, orang boleh lari keliling masjid, lari, jogging, naik basikal, pusing, macam tak tahu jalan keluar. Bila azan maghrib, tahu jalan keluar, keluar. Dia tak nak singgah masjid. Betul lah, jarak manusia dengan masjid bukan kerana kakinya, tetapi hatinya. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan insan yang terbaik yang pernah Allah jalankan di atas muka bumi. Bumi yang bersangatan, kalau kita telah pun menjadi umat Nabi Muhammad SAW tanpa kita minta pun pada Allah. Ada kita minta, ya Allah aku nak jadi umat Nabi Muhammad, masa kita lahir dulu. Tak minta pun, Allah bagi secara anugerah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak mengenangkan sejarah hidup Nabi, apatah lagi tidak mencontohi hidup Nabi SAW. Itulah orang yang paling rugi. Jangan sampai nanti di padang mahsyar, di saat orang lain beratur mendapat syafaat Nabi SAW, tiba-tiba giliran kita, Nabi tanya, man anta? Awak siapa? Aku ya Rasulullah. Aku ni umatmu ya Rasulullah. Aku datang ke forum perdana malam tu ya Rasulullah. Aku dengar selawat padamu ya Rasulullah. Tapi Nabi tak kenal kita tuan-tuan. Itu adalah satu situasi yang sangat menakutkan. Jika di saat kita mengharapkan Nabi satu-satunya boleh bagi bantuan, tapi Nabi tak kenal kita. Akibat daripada apa? Akibat daripada kita hanya melafazkan cinta, tapi tindakan kita jauh menyimpang daripada ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Al-Fadhil Ustaz Sabran di atas Allahumma salli ala Muhammad, perceritaan, perkisahan tentang kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Boleh lagi ke? Alhamdulillah, muslimat sentiasa the best Muslim itu the best dalam hati. Kita hero sentiasa di belakang. Insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tertarik Ustaz sebut tentang masjid tadi. Tertarik bila mana Ustaz sebut jarak kita dengan masjid bukan kerana jarak floor kita, tingkat kita tinggi ataupun rumah kita jauh dengan masjid, tidak. Tapi hakikatnya dia terletak kepada jarak hati kita dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Allah, Nabi cukup penting dengan masjid hadirin sekalian. Kita tengokkan peristiwa hijrah, bagaimana Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah.
Nabi sampai di satu tempat, Nabi buat di satu tempat Nabi buat masjid, nama masjid Jumaah. Kemudian sampai di Madinah, apa yang Nabi buat mula-mula? Masjid. Kenapa? Di situlah tempat penyatuan umat Islam. Di masjid itulah ada pengajian, di masjid itulah ada program ukhuwah dan sebagainya. Dan kita subhanallah, tahniah sekali lagi pada Madrasah Al-Falah boleh menganjurkan program seperti ini, boleh mengimarahkan, menyatukan ukhuwah dan juga jiwa-jiwa penduduk kita Kerinci ini, insya-Allah. Baik Ustazah. Untuk Ustazah ialah orang muslimah kan, muslimah. Kita semua tahu bahawa Nabi SAW juga merupakan seorang suami, seorang ayah. Dan Nabi SAW juga, kan kita tengok sirah baginda, merupakan seorang suami juga romantik. Jadi mungkin boleh saya kongsikan dengan kita semua bagaimana Nabi SAW menyantuni para muslimah, para wanita yang mana insya-Allah akan ditiru oleh kita semua, terutamanya para muslimin. Betul ke muslimin? Tak buat apa nak dengar kan muslimin. Okey ke muslimin? Terbaik insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ni Ustaz, saya nampak dekat sini pada malam ini ada satu situasi yang saya jarang lihat. Biasa kalau saya pergi ceramah lah, forum yang saya pernah pergi, biasa kehadiran perempuan dia boleh kata macam sangat jauh menandingi lelaki. Tapi di sini dia dah macam lebih kurang sama. Jadi saya ucapkan tahniah. Ini bukan puji-puji buat pemanis mulut tapi saya ucapkan tahniah mungkin kepada pihak surau dan pihak penduduk yang sangat-sangat aktif dalam memberikan publicity terhadap program malam ni, dan kepada tuan-tuan yang datang ke majlis ilmu. Puan-puan jangan marah saya puji orang lelaki. Sebab secara adatnya orang perempuan dia memang suka berkumpulan datang ke majlis ilmu. Itu memang sikap perempuan, kecenderungan perempuan. Tetapi untuk orang lelaki mereka lebih reserve. Ada sifat-sifat reserve, menyimpan sedikit. Jadi kadang-kadang kaum lelaki dia nak belajar tetapi tidak terlalu terbuka niatnya itu. Cuma pada malam ini tahniah kepada kaum lelaki yang sudi untuk hadir, apatah lagi kepada puan-puan yang saya yakin daripada dulu sampai sekarang memang istiqomah. Tak cukup dengan kelas fizikal sambil memasak, buka YouTube ceramah, betul tak? Atau YouTube cerita Nuha. Saya sambil menggoreng sakit api aku kan. Jadi abang-abang mungkin tak tahulah. Kita sama kita dia tahu. Jadi kadang-kadang muslimah dan muslimin sekalian, kita sebagai manusia hidup, manusia yang memang Allah ciptakan, ada fitrah kita ada kecenderungan untuk mencari ikon bagi dicontohi. Sebab itu sekarang kita ada istilah influencer ataupun pempengaruh, iaitu ikon-ikon ataupun orang-orang yang memberikan pengaruh kepada kita. Tuan-tuan kena raikan fitrah yang satu ini. Perempuan dia memang cenderung melihat kehidupan orang lain. Sebab itu perempuan dia suka gosip, dia suka cerita. Kalau yang lelaki cerita dia macam Ustaz tadi, tak bola politik. Tak bola politik ataupun sukan. Memang otak manusia kalau mengikut jantina ada perbezaan. Jadi kita raikan terlebih dahulu. Dan kita kena raikan Allah menjadikan sifat lelaki sebagai pemimpin kepada perempuan. Yang paling berpengaruh terhadap seorang isteri ialah suaminya. Dan yang paling mempengaruhi seorang suami, ilmu agama dan amal agamanya. Jadi sebelum kita kata nak didik perempuan, nak lihat bagaimana Nabi melayan perempuan, bagaimana wanita punya zaman Nabi, kita lihat dulu bagaimana Nabi melayani perempuan, barulah jadi perempuan ini acuan wanita pada zaman Rasulullah. Sebab yang didik wanita pada zaman Rasulullah, tok guru yang paling utama ialah baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, bagaimana Nabi melayan wanita pada zaman baginda menjadi seorang rasul.
Nabi pertama sekali memberi pendidikan agama kepada perempuan, yang mana perkara itu tak jadi pada zaman jahiliah. Pada awal keislaman, sejarah mencatatkan hanya ada kurang 20 orang sahaja wanita yang literate, yang boleh membaca dan menulis. Dan pada zaman sebelum Nabi menyebarkan agama Islam, banyak fahaman jahiliyah yang banyak sangat merendahkan dan menganiaya perempuan. Antara amalannya termasuklah menjadikan wanita seperti, minta maaf sebut, hamba dan barang dagangan. Boleh dibayar untuk servisnya, boleh dijual beli, boleh dijadikan hamba pemuas nafsu. Itu yang berlaku pada zaman jahiliah. Kerana itu digelar mereka jahil. Mereka tidak tahu, minta maaf sebut, ada banyak ke BODOH-an. Ada budak-budak kat sini. Dia boleh kata, mak tu ceramah ustazah boleh disebut tu. Ya, macamlah dia pun tak pandai ejakan. Itulah jahil. Mereka tak tahu. Jadi bila Nabi datang, Nabi ajar wanita diletak di tempat yang sepatutnya. Bukan lebih pada lelaki, bukan di bawah lelaki, tetapi sama dengan lelaki. Kata orang putih, men and women are equal but not identical. Lelaki dan perempuan, tahap kita sama tetapi tidak serupa. Lelaki dan perempuan di sisi Allah, Allah firman dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihah, siapa yang beramal soleh atau abang sekalian, baik lelaki atau perempuan, min zakarin au unta, laki ke perempuan ke, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman, Allah sebut falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah bagikan dia kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan bagi ganjaran perbuatan mereka itu di akhirat nanti dengan balasan yang jauh lebih baik berbanding apa yang mereka lakukan. Di sini kita nampak tidak ada perbezaan kecuali perbezaan peranan. Jadi perempuan tak payahlah buat kerja orang lelaki. Orang lelaki pula tak perlulah membebankan kerja lelaki kepada perempuan. Orang perempuan juga tak perlu menyusahkan diri dengan peranan seorang lelaki. Kita meletakkan sesuai pada tempatnya. Kalau salah masuk acuan, tak menjadilah. Jadi sebab itu puan-puan dan tuan-tuan sekalian, pertama, bagaimana Nabi mendidik wanita? Nabi beri pendidikan agama kepada wanita. Pada zaman jahiliah tidak berlaku pendidikan besar-besaran kepada wanita. Yang boleh mendapat pendidikan adalah golongan elitis. Anak-anak datuk, contoh kalau zaman kita kan, anak-anak orang berpangkat, wanita-wanita konglomerat, wanita-wanita daripada keluarga yang ternama dan dihormati. Mereka dapat peluang-peluang yang lebih daripada wanita lain. Adapun wanita-wanita lain lahir dalam keluarga biasa, mereka ini banyak dianiaya dalam masyarakat. Bahkan dalam catatan sejarah juga ditulis ada satu amalan pelik. Bukan satu, ada banyak. Antaranya ialah ada yang menanam anak perempuan kerana dibimbangi menconteng arang ke muka keluarga. Ada juga yang menjadikan perempuan yang kematian suami, dia perlu berkabung selama 1 tahun di rumah yang lain. Kemudian bila nak habis tempoh berkabung tu, perlu dilumurkan dengan kotoran daripada haiwan, barulah kira selesai proses berkabung. Ini antara fahaman-fahaman pelik yang Nabi hapuskan setelah baginda menjadi Rasul. Yang mana muslimat dan muslimin baginda mulakan dengan mengadakan kelas pengajian untuk muslimat. Betul ke Nabi ada ajar muslimat? Betul. Dalam satu hadis, Nabi pernah berjalan di hadapan para muslimat pada hari raya Aidul Adha. Dan Nabi berhenti, Nabi bagi khutbah kepada muslimat khas untuk muslimat. Ini Nabi punya tahap meraihkan muslimat. Bila muslimat berpendidikan agama, tuan-tuan mudah sikit tugas untuk mendidik. Tetapi kena diingat, yang paling utama ialah qudwah daripada lelaki itu sendiri.
Jadi muslimat-muslimat sekalian, ya, kalau suami tak pergi ke majlis agama, tak perlu nak marah, tak perlu nak bebel. Puan-puan pergilah. Suami dia bukan tak pergi, dia ada belajar ikut YouTube, dia sembang-sembang dengan ustaz. Masing-masing ada cara masing-masing. Yang penting pastikan isteri-isteri, anak-anak perempuan diberi pendidikan agama. Sama ada dari mulut tuan-tuan sendiri ataupun tuan-tuan hantar pergi belajar, galakkan mereka pergi belajar, mestikan mereka pergi belajar supaya tugas pendidikan itu dapat diteruskan walaupun kita tidak ada kemampuan untuk mengajar. Jadi tahniah tuan-tuan yang menggalakkan isteri datang ke majlis ilmu. Tahniah suami-suami yang mengizinkan isteri ke majlis ilmu. Terima kasih kepada suami saya yang bagi saya datang pada malam ini. Saya menyadari keperluan pendakwah muslimah bila tengok ramai perempuan suka belajar. Dan kadang-kadang dia nak ustazah juga yang ajar dia nak orang perempuan juga yang membebel kat dia kan. Jadi di situ saya nampak keperluan. Saya lihat pada zaman Nabi, pertama baginda pentingkan majlis ilmu kepada para muslimah. Yang kedua, peranan Nabi dalam mendidik perempuan, baginda berakhlak dengan akhlak yang baik dan baginda bersifat santun kepada perempuan. Antaranya baginda menyantuni pertanyaan-pertanyaan wanita. Walau ada wanita yang datang bertanya hal sulit kepada Nabi, Nabi tak tolak, tapi Nabi pas kepada Sayyidatina Aisyah. Nabi meraihkan. Jadi lelaki nak mendidik wanita tidak boleh dalam keadaan yang kasar, tidak boleh dalam keadaan yang keras dulu. Kena berlemah lembut dan santun dulu. Kerana perempuan ini sifat dia lebih sensitif bab perasaan. Sebab itu Islam pun mengajar mula-mula pesan-pesan dulu. Kalau tak boleh, pisahkan dulu tempat tidur bagi dia rasa tidur berasikan, bagi dia rasa suami jauh, hati dia tersentuh. Lepas tu barulah ke peringkat seterusnya yang lebih kasar sedikit tapi masih lagi adil kepada dia. Jadi Islam mengajar lelaki mendidik perempuan dengan lemah lembut terlebih dahulu. Dan yang ketiga, cara Nabi meraihkan sahabat-sahabat pada zaman baginda ialah Nabi memberikan keizinan kepada muslimat untuk turut serta dalam masyarakat. Kadang-kadang saya kesian wanita bekerjaya dia rasa serba salah. Sebab orang kata tempat terbaik wanita adalah di rumah. Betul. Sebab saya Datina Fatimah di rumah. Domestic engineer kata orang KL. Saya Datina Fatimah, beliau disampai pernah mengadu kesan penggiling pada tangan beliau kepada Sayyidina Ali. Daripada kisah itu keluarnya tasbih ataupun zikir Fatimah. Nabi ajar Fatimah ya untuk meredakan rasa hati yang penat buat kerja rumah. Nabi ajar Fatimah sebelum tidur baca zikir. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali baca sebelum tidur agak-agak. Sebab jadi perempuan adat kita menguruskan rumah tangga. Terutama kalau suaminya dah ambil peranan cari nafkah. Terutamanya kalau suaminya sibuk berdakwah kepada masyarakat. Sayyidatina Fatimah dapat suami yang sibuk seperti Sayyidina Ali. Beliau banyak buat kerja rumah sendiri. Syaratnya suami bukan sibuk benda lain lah, ya. Ini kena sebut ya. Suami sibuk berdakwah, suami sibuk mencari nafkah. Isteri jangan pula bang ustaz kata kerja rumah ni suami kena buat semua. Itu tengok keadaan lah kakak. Ya kalau sama-sama kerja, sama-sama fast to 8 PM, ya sama-sama bekerja, balik sama-sama bolehlah buat sama-sama. Tapi kalau suami kerja yang lebih, isteri duduk di rumah, tugas membuat kerja rumah itu kita ikut Fatimah. Beliau menjadi suri rumah yang baik. Dan bila beliau penat, beliau telah diajar oleh Nabi untuk baca zikir tadi. Dan apa peranan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali bila Fatimah mengadu, Sayyidina Ali cadangkan supaya Fatimah minta pembantu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali meraihkan kepedatan isterinya. Bila isteri cerita, bang lengoh-lengoh lah, alah awak dulu mak saya lagi teruk kau. Air ambil pada telaga perigi. Awak hari ni Thermomix ada, air kowe ada, lagi nak mengadu ke? Tidak ya. Sayyidina Ali meraihkan
aduan daripada Sayyidatina Fatimah. Betul tak kakak? Bila kita mengadu kadang-kadang bukan nak penyelesaian kan, tetapi nak diraikan. Jadi kalau membebel tu dah tahap lain dah tu. Elok-elok tak mengadu jadi stres satu rumah. Jadi Fatimah juga seorang suri rumah yang penat. Tetapi beliau diberikan oleh Nabi satu amalan untuk meredakan kepenatan dan menguatkan hati. Bukanlah zikir ini menghilangkan penat, tetapi dia menguatkan hati sehingga reda dan rasa bersyukur dengan apa yang kita lakukan sebagai amal soleh. Inilah 3 cara Nabi menyantuni sahabat-sahabat pada zaman baginda. Dan ada juga beberapa orang muslimah pada zaman Nabi yang nama dia terkenal sebagai orang yang aktif dalam masyarakat. Antaranya Asy-Syifa ataupun Laila binti Abdullah. Laila binti Abdullah ni dia merupakan antara wanita terawal yang pandai membaca dan menulis di Mekah. Dan bila beliau ikut berhijrah ke Madinah ataupun Yathrib pada waktu itu, beliau telah diangkat oleh Rasulullah menjadi antara tenaga pengajar kepada orang perempuan. Adanya penglibatan muslimat dalam masyarakat, tetapi dengan aturan-aturan dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan, antaranya menjaga aurat, menjaga maruah, mendapat keizinan suami dan kerja yang mengikut syariat. Mudah-mudahan dengan cara Nabi melayani perempuan-perempuan pada zaman baginda, kita dapat bersama-sama mengikut wanita pada zaman Rasulullah, di mana pertama wanita Ansar pernah dipuji oleh Nabi. Kenapa Nabi puji wanita Ansar? Sebab mereka sangat aktif mencari ilmu pengetahuan dan mereka suka tanya Nabi kalau ada benda yang mereka ragui. Jadi aktif dalam mencari ilmu. Yang kedua, wanita pada zaman Rasulullah juga ialah mereka yang kuat mempertahankan akidah mereka dan mempertahankan syariat. Dan yang ketiga, wanita pada zaman Nabi SAW bukan wanita yang lemah, yang sekadar ikut, tidak. Kerana pernah bila Nabi bagi tahu satu amalan kepada muslimat-muslimat, ada yang tanya Nabi, kenapa kita orang kena buat macam tu? Jadi tak salah kita bertanya dan aktif dalam proses kita mencari kebenaran. Yang penting ikhlas dalam memperbaiki diri, insya-Allah. Teringat bila mana nak mendidik wanita, lelaki perlu ada satu campur tangan yang kuat dan menunjukkan qudwah yang baik. Dan kepada wanita, bersedialah, lembutkanlah diri dan hati untuk dilentur. Kerana kalau kita nak kahwin, kita berharap imam, bukan tu imam ya, kita berharap lelaki yang boleh membimbing kita. Tetapi kenapa bila sudah berkahwin, bila sudah dapat lelaki yang nak menegur kita, kita pula yang degil-degil terlebih kan? Bila suami tegur sikit, muncul sedepa. Bukankah kita dulu yang berharap adanya imam ataupun orang yang boleh membimbing kita? Jadi mudah-mudahan kita dapat menjadi Sri Kandi seperti yang dicorakkan oleh Rasulullah, dan tuan-tuan sekalian juga dapat menjadi seorang lelaki yang menjadi pemimpin yang sebenar kepada wanita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih dan banyak kepada Al-Fadilah Ustazah Habibah atas perkongsian yang amat menarik tadi tentang lelaki, wanita untuk kita menjadi seromantik ataupun sehebat Rasulullah SAW, ataupun untuk wanita menjadi sehebat Sayyidatina Aisyah ataupun Sayyidatina Fatimah. Mungkin ia amat susah, tapi fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna syubbiha biridadil falah. Kalau kita tak mampu nak tiru macam Nabi, nak tiru macam Sayyidatina Aisyah dan sebagainya, kita cuba buat yang terbaik. Jadi suami yang paling romantik, balik depan ni, balik ke rumah sebelum tidur, bisikkan ke telinga isteri, I love you. Boleh ke? Tak berapa nak bullying. Boleh ke suami? Isteri pun balas, I love you too. Boleh ke isteri? Suami pun balas, I love you three. Itu lain macam tu. Jadi insyaAllah hadirin hadirat rahmatullah sekalian, kita telah berada di round penutup. Jadi insyaAllah kita, kalau saya teruskan lagi sampai 11.30 boleh ke? Muslimah boleh ke 11.30? Tak tahu, Puan Miskin nak tengok balik apa dekat Puan Gansan. Bolehkah kita terus sampai 11.30? Boleh ke? Okey, tunggu, kami nak balik dah. Banyak benda nak buat kat rumah.
Jadi sebagai penutup, Ustaz Sabran, boleh Ustaz kongsikan nasihat sikit kepada kami semua insya-Allah tentang tauladan pengajaran yang kita boleh ambil berkenaan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Iza dan Habibah. Tuan-tuan, muslimin-muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, maka secara kesimpulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lampau, tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut percakapan, perbuatan dan apa yang Nabi benarkan tetap hidup bagi orang yang beriman. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekadar pada lafaznya di bibir, tetapi cinta itu perlu ditahirkan dengan tindakan. Jadilah manusia yang terbaik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak jadi manusia yang terbaik daripada perspektif Nabi kalau kita tak tahu apa yang Nabi harapkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia, Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan ahli keluarga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak bagi manfaat pada manusia lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang belajar Quran, tahu apa yang Allah suruh dalam Quran, lalu mengajarkan Quran. Banyak hadis yang Nabi kata kamu akan jadi manusia yang terbaik. Apa dia? 1, 2, 3, 4. Balik ni kau pergi Google tengok apakah kriteria manusia yang Nabi kata kamu terbaik. Kita teh tarik pun nak terbaik, nasi ayam pun nak terbaik, semua nak terbaik. Tapi Nabi pesan kita tak nak jadi yang terbaik. Ustaz, ni makruh je kan? Akhirnya makruh pula dah. Kata nak jadi yang terbaik, jadi terbaik lah kita. Kalau makruh tak apa, tak. Orang warak ni dia sunat dia banyakkan, benda makruh dia tinggalkan. Jadi mudah-mudahan bersempena dengan Maulid Nabi hari ini, ianya sebagai langkahan pertama untuk jadi manusia yang terbaik. Terbaik dengan jiran. Lepas ni jangan lagi gaduh dah. Jangan lagi bertukar kasut, bertukar slipper, bergaduh dengan kucing. Kucing ni kan pun bergaduh ni. Dia sepak ni kucing tu. Sebab gaduh ke tuan, kucing tu sepak. Jangan itu. Ya, gaduh dengan tuan, memaaf-maafkan. Ulurkan salam. Orang yang boleh memaafkan, dia lebih hebat daripada orang yang meminta maaf. Jadi mudah-mudahan apa disampaikan dapat jadikan iktibar, jadikan sandaran dan kehidupan. Aku lumada tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustazah tiba sedikit kesimpulan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Maksudnya jadilah kamu semua, jadilah kita semua ni di atas dunia seperti orang asing ataupun orang yang sedang dalam perjalanan. Bermaksud dunia ini memang tempat kita nak kumpul saja. Kumpul amalan, kerana nanti kita akan kembali ke tempat destinasi akhir kita, iaitulah akhirat. Jadi kita nak ikut sunnah, kita nak pupuk cinta pada Nabi ni kadang-kadang perlukan usaha yang besar. Bukan senang nak jadi wanita soleha, bukan senang nak jadi lelaki qawwam dan soleh. Tapi mudah-mudahan kita berusaha dan kita cubalah sehabis baik insya-Allah. Dan saya juga ingin memohon maaf jika ada sebarang salah silap sepanjang saya menyampaikan perkongsian. Terima kasih kepada semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hadirin hadirat berahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Jadi sekianlah program majlis forum perdana Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tahun ini bagi anjuran Madrasah Al-Falah dan juga peserta penduduk 7 Asrunci. Saya nak tutup dengan satu ayat Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak aku utuskan kamu melainkan untuk bagi rahmat ke sekalian alam. Mana Nabi SAW diutuskan untuk bagi rahmat pada kita, bukan setakat pada kita, pada tumbuhan, pada makhluk-makhluk lain. Dan bayangkan hadirin hadirat sekalian, andai kata Nabi Muhammad SAW masih hidup dan kita bersama-sama dengan Nabi sekarang ni, adakah Nabi boleh berbangga dengan kita sebagai umat dia? Fikir-fikirkan insya-Allah. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا